Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua? Jadi pada kali ini saya bersama panel-panel yang lain akan membawa anda semua untuk menjengah ke salah satu filem yang boleh dikatakan agak jarang untuk kita dengar orang bualkan mengenai filem tersebut pada masa sekarang. Tetapi jika anda ialah seorang peminat tegar filem aksi, jika anda ialah seorang peminat tegar seni mempertahankan diri, maka filem sebegini semestinya sudah tidak asing lagi bagi anda di luar sana. Jadi filem tersebut yang akan kami kupaskan bersama-sama pada kali ini ialah filem Ip Man. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya untuk menceritakan serba-serbi mengenai filem ini. Ia mula ditayangkan di pawagam pada tahun 2008 dan disebabkan tontonan punya jumlah yang sangat banyak dan juga sambutan yang sangat menggalakkan daripada para penonton serta kru filem tersebut, maka diwujudkanlah sequel untuk filem Ip Man seperti Ip Man 2, 3 dan akhir sekali Ip Man 4. Jadi di sini filem Ip Man ini dia memberikan salah satu impak yang besar dalam industri hiburan Cina pada ketika itu, kerana jika kita lihat filem Ip Man ini sudah menyamai level-level filem luar angkasa lah. Dan manakala di belakang layar pula terdapat dua orang penting yang membantu untuk menjayakan filem Ip Man ini. Yang pertama ialah Wilson Yip, iaitu pengarah kepada filem ini. Beliau selain daripada mengarah filem Ip Man, juga pernah mengarah filem-filem terkemuka yang lain seperti Chinese Ghost Story, Bullets Over Summer dan juga beberapa filem Cina yang lain. Manakala bagi watak utama filem ini iaitu Donnie Yen, dia merupakan salah seorang seni bela diri yang sangat berjaya dalam arena seni mempertahankan diri seperti wushu, seperti kungfu, MMA dan sebagainya. Sinopsis filem ini pula secara ringkasnya mengisahkan tentang kehidupan seorang pengamal seni bela diri Wing Chun yang pada awalnya bermula dengan sangat indah, tetapi disebabkan peperangan besar yang terjadi di antara Jepun dan juga China, dia terpaksa mengorbankan hampir segalanya untuk membantu rakyat Cina pada ketika itu membebaskan diri mereka dari ditawan tentera Jepun. Jadi kat sini walaupun terdapat banyak unsur sejarah dan juga aksi-aksi yang sangat hebat, sangat seronok untuk ditonton, kita juga dapat lihat banyak unsur kebudayaan, banyak unsur nilai-nilai dunia yang kita boleh ambil dan aplikasikan di dalam kehidupan seharian. Jadi sekian itu sahaja daripada saya, dan saya akan serahkan yang lain kepada panel-panel yang berhormat. Konflik yang terdapat di dalam cerita ini adalah yang pertama, Guru Liu memarahi Yuan kerana menyebarkan berita tentangnya yang kalah berlawan Ip Man. Yang kedua, Jin Shanzhao ahli seni mempertahankan diri daripada barat mencabar Ip Man untuk bertarung. Yang ketiga, rakan karib Ip Man terkorban ketika pertarungan melawan ahli seni mempertahankan diri karate General Muira. Yang keempat, Ip Man membalas perbuatan jahat Jin Shanzhao dan rakannya yang merampas barang hasil kilang dan memaksa penduduk untuk membelinya. Kelima, 7 Julai 1937, China telah ditakluki oleh Jepun. Yang keenam, Kolonel Sato dan tenteranya pergi ke rumah Ip Man untuk mencarinya. Yang ketujuh, General Muira dan tenteranya berjaya menangkap Ip Man dan menawarkan Ip Man jawatan untuk mengajar tentera Jepun ahli seni mempertahankan diri. Dan yang ke-8, General Muira dan Ip Man bertarung di tengah bandar Foshan. Climax untuk cerita ini adalah sebelum pertarungan antara General Muira dan Ip Man, Kolonel Sato telah mengukur Ip Man untuk tidak mengalahkan General Muira ataupun dia akan membunuhnya. Akan tetapi ketika pertarungan, Ip Man telah berjaya untuk mengalahkan General Muira. Hal ini menyebabkan Kolonel Sato bersemarang dan menembak Ip Man. Kemudian
tindakan yang dilakukan oleh Kolonel Satu, rakyat Cina di Foshan ketika itu marah dan berusaha terjepit di arena pertarungan tersebut, dan Kuan telah merampas pistol yang dimiliki oleh Kolonel Satu dan menembak Kolonel Satu itu sendiri. Sekali ialah plot peleraian. Peleraian cerita ini bermula selepas Kolonel Satu menembak Ip Man dan menyebabkan rakyat di China Foshan ketika itu di situ menyelamatkan Ip Man, dan Ip Man serta keluarganya berpindah ke Hong Kong demi keselamatan mereka dengan bantuan Kuan. Sekian, terima kasih. Di sini saya ingin membentangkan pengenalan mengenai Wing Chun dan Karate. Pada suatu masa dahulu, Wing Chun telah dicipta oleh seorang yang bernama Eng Mui, dan dia merupakan seorang pengamal kungfu. Gerakan dan teknik Wing Chun telah diinspirasi daripada pertempuran haiwan antara burung jenjang dan ular. Daripada pertempuran itu, Eng Mui telah melihat perkara itu boleh diterapkan dalam kungfu Cina yang baru. Kemudian, Eng Mui telah melatih seni bela diri ini kepada seorang wanita yang bernama Yim Wing Chun, yang merupakan anak muridnya yang terbaik. Oleh yang demikian, seni bela ini dinamakan sempena nama anak muridnya yang terbaik itu. Oleh itu, Wing Chun ini tidaklah terkubur begitu saja. Ia telah dikembangkan oleh Ip Man, dan Ip Man telah mengajar Wing Chun secara terbuka. Ciri-ciri yang terdapat dalam Wing Chun adalah ia mempunyai gerak-geri yang sangat unik. Antara keistimewaan yang diperolehi ialah sesuai digunakan dalam pertarungan jarak dekat, kerana Wing Chun memerlukan ketangkasan dari segi pukulan dan tendangan. Tindak balas dalam Wing Chun adalah sangat pantas dan boleh melakukan serangan dan pertahanan secara serentak. Gaya Wing Chun mempunyai pukulan, tendangan, menangkis, serangan bertubi dan tinju. Selepas itu kita pergi pula kepada karate. Karate berasal dari negara Jepun, dan sebelum ini karate digunakan dalam peperangan. Karate dipraktikkan secara meluas oleh para samurai pada suatu masa dahulu, serta pengamalan ilmu karate ini lebih kepada mengenal pasti pergerakan musuh dan bertindak berdasarkan refleks. Karate adalah lebih kepada gerakan, serangan dan pertahanan kaki dan tangan secara menyeluruh. Karate merupakan salah satu seni bela diri yang paling ringkas, dan gaya serangan adalah secara lurus dan mendatar. Karate mengamalkan satu konsep yang kompleks untuk difahami. Konsep ini dinamakan Ryuka Kempo, yang lebih menekankan pertahanan secara mentaliti dan metafizik. Karate dapat dikenali dengan penggunaan tangan lurus ke hadapan untuk menumbuk, dan tendangan juga banyak digunakan dalam karate. Antara tumbukan yang berbahaya dalam karate ini adalah tumbukan IAI, iaitu tumbukan angin, di mana ia digunakan untuk memecahkan bahagian dalam badan. Oleh itu, karate ini sesuai digunakan untuk menentang peserta Muay Thai yang mempunyai tulang dan anggota badan yang kuat dan keras. Kita juga boleh lihat contoh-contoh gerak-geri dan ciri-ciri Wing Chun dan karate di dalam sebuah filem Ip Man, iaitu semasa pertarungan Ip Man dan General Miura. Ip Man dapat melakukan pertahanan dan serangan dalam satu masa yang sama, dan tindak balas semula Ip Man amatlah pantas berbanding dengan General Miura yang agak sukar untuk melakukan pertahanan apabila dia ingin menyerang Ip Man. Cara tumbukan Ip Man dan General Miura juga berbeza, di mana tumbukan Ip Man nampak lebih fleksibel dan tumbukan General Miura lebih kepada tumbukan ke hadapan. Dalam pertarungan itu juga, Ip Man kurang menggunakan tendangan berbanding dengan General Miura. Sekian daripada saya, terima kasih.
Seperti mana yang kita tahu, seni bela diri Wing Chun sudah pun diamalkan oleh sebahagian besar masyarakat Cina sejak zaman dahulu lagi. Oleh itu, Wing Chun merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembentukan dan pembudayaan masyarakat Cina. Antara aspek kebudayaan yang boleh kita perhatikan ialah corak pemakaian yang sangat ketara perbezaannya jika dibandingkan dengan seni bela diri yang lain. Di samping itu, kita dapat lihat bahawa setiap latihan Wing Chun yang dijalankan akan sentiasa diselitkan unsur-unsur tertentu seperti unsur-unsur alam dan sebagainya. Ini membuktikan bahawa masyarakat Cina sangat menghayati setiap elemen yang diterapkan di dalam seni bela diri masing-masing. Dalam pada itu, kita juga dapat lihat bahawa masyarakat Cina sangat terkenal dengan salah satu budaya mereka, iaitu sentiasa berwaspada akan sesuatu yang tidak diduga. Dalam pembelajaran Wing Chun, mereka didedahkan dengan langkah-langkah untuk menangkis serangan musuh dalam masa yang singkat, dan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan budaya pada masa kini, yang di mana kita boleh lihat bahawa masyarakat Cina sememangnya sangat berwaspada dengan masa yang mereka ada dan tidak membazirkannya sesuka hati. Akhir sekali, salah satu budaya masyarakat Cina yang sangat memainkan peranan yang paling penting ialah konsep kesabaran seseorang. Wing Chun sememangnya dikatakan sebagai salah satu seni bela diri yang sangat susah untuk dipelajari, kerana tidak ramai orang yang mampu untuk memahami seni bela diri sebegini. Tetapi bagi setengah pengamal yang berpengalaman, mereka menyifatkan bahawa Wing Chun mengajar mereka untuk sentiasa bersabar dan tidak terburu-buru dalam membuat keputusan. Sekian, terima kasih. Kita dapat menarik kesimpulan bahawasanya Ip Man ialah orang yang rendah hati dan tidak pernah menunjukkan kemampuan ilmu bela dirinya di depan umum. Dan ini dapat dilihat di awal filem. Ip Man diminta kawannya Master Liu untuk latih tanding secara diam-diam tanpa di depan umum. Tapi secara tidak sengaja, latih tanding itu dilihat oleh anak muda Sha dan Yuan. Kemenangan Ip Man dalam latih tanding itu diceritakan pada orang lain di restoran milik kakaknya. Dari situ kehebatan Ip Man diketahui orang ramai. Ip Man juga seorang yang rajin kerana hampir setiap hari dia berlatih berseorangan dan menjadikan dirinya seorang yang hebat dalam ilmu bela diri. Ip Man juga mempunyai sifat bertanggungjawab yang tinggi yang membuatkan dirinya terpaksa bekerja keras sebagai kuli di pelombongan arang batu selepas kehilangan kekayaannya dan pengambil alihan rumahnya yang menjadi markas tentera Jepun. Seterusnya, Ip Man juga mempunyai sifat semangat setia kawan yang tinggi hingga menjadi sangat marah apabila mengetahui rakannya tewas ditembak oleh Jepun. Oleh sebab itu, Ip Man menentang 10 orang sekaligus sebagai tanda balas dendam dan berakhir dengan kemenangan. Akhir sekali dengan tantangan Ip Man untuk bertarung kepada Jenderal Miura, dan pertarungan itu dimenangkan Ip Man sampai akhirnya ditembak oleh Kolonel Jepun. Itu sahaja yang dapat disimpulkan. Setiap filem ada pengajaran, bukan hanya lakonan semata-mata. Tidak kira sama ada filem lama atau baru. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.